Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang berusaha Tuan Bilal, sahabat-sahabat saya barisan pengurusan Masjid Sultan Abdul Aziz Pulau Indah yang dimuliakan para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Pertama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan kepada kita masih lagi dipertemukan kita dalam satu majlis ilmu. Dan malam ini kita akan bincangkan dalam kitab Faraid ataupun dalam kitab pusaka dalam perspektif Islam. Dalam bahasa Melayu kita, masyarakat kita panggil faraid. Sebenarnya faraid ni dalam bahasa Arab pun disebut faraid. Jadi apa dia ilmu faraid ini? Ilmu untuk menentukan bahagian bagi ahli furu' ataupun ahli yang berhak mendapat harta pusaka. Sebelum ini kita dah bincangkan tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW berkaitan kewajipan membahagikan harta pusaka menurut faraid, iaitu menggunakan kaedah faraid. Soalan yang sering ditanya dan sering berlaku masalah di kalangan masyarakat kita adalah berkaitan tentang apa hukum pembahagian harta pusaka secara sama rata, tidak mengikut kaedah ilmu faraid ataupun hukum-hukum faraid yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu tuan-tuan dan juga puan-puan, kita cuba tanya pada diri kita, sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mentaati segala suruhan perintah, tidak kira apa-apa sahaja suruhan, sama ada ia melibatkan tentang solat, melibatkan tentang puasa, melibatkan apa-apa sahaja suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin ianya adalah suruhan yang mesti dan yang wajib untuk kita laksanakan, saya yakin kita tidak akan timbul rasa ataupun was-was tentang perintah Allah. Kita tak akan mempertikaikan, kita tidak akan mempersoalkan kenapa dia banyak, aku sedikit. Kenapa adik yang bongsu lelaki lagi banyak dapat daripada akak yang sulung? Kalau kita faham kaedah faraid ini, boleh dikatakan hampir 95% semuanya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan satu kisah kisah yang sering saya ulang-ulang dalam ceramah saya tentang faraid, kisah ketika mana seorang wanita bertemu dengan Nabi SAW mengadu. Bersama dia dua orang puteri mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bersama aku ini ada dua orang anak perempuan. Suamiku telah syahid, mati berperang bersamamu ya Allah menentang kaum kafir. Akan tetapi semua harta arwah suamiku ini diambil oleh saudara lelakinya, yakni paman ataupun pakcik bagi anak-anak dia." Maka pada ketika itu Nabi diam. Nabi katakan akan turun ayat berkaitan tentang perkara ini. Nabi SAW tak berani nak respon sebab ia melibatkan hukum yang cukup besar. Maka boleh dikatakan hampir 95% hukum-hukum penentuan tentang faraid ini langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh buka Quran, terjemahan, tafsir, lihat dalam surah An-Nisa. Lihat dalam surah An-Nisa ayat ke-7, ayat ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13. Ayat-ayat ini banyak menceritakan tentang pembahagian harta pusaka. Allah ceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasiban mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, bahagian yang telah ditentukan, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-11 Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hazil unsayain. Allah perintahkan kepada kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Lizakari mithlu hazil unsayain, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Jelas, ayat ini cukup jelas dan tak perlu kepada penafsiran yang maknanya ayatnya ayat yang jelas, bukan ayat yang kiasan, bukan ayat yang orang panggil apa dalam bahasa Melayu, dalam sastra, berkias-kias. Tak ada, ayat jelas. Lelaki bagi dia dua bahagian daripada perempuan. Maksudnya kalau ada RM3,000, ada dua orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Yang lelaki dapat 2,000, yang perempuan dapat 1,000. Banyak lagi ayat-ayat yang berturutan. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Dalam ayat yang ke-13, apa kata Allah? Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Yang bermaksud segala hukum yang tersebut, tilka hududullah, segala hukum yang tersebut merujuk kepada apa? Kepada hukum-hukum, ketentuan yang Allah tentukan dalam pembahagian harta pusaka. Sebab ayat ini berturutan. Ayat 11, ayat 12, ayat 13 Allah berfirman, tilka hududullah. Segala hukum tersebut adalah batas-batas syariat Allah. Hududullah yang telah Allah hadkan, yang telah Allah tetapkan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat tentang apa? Tentang perintah tadi. Ayat 11, ayat 12 tentang perintah pembahagian harta pusaka, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kejayaan yang amat besar. Ayat 13. Ayat 14 berturutan lagi, surah An-Nisa. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha
walahu azabum muhin. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, derhaka tentang apa? Tentang pembahagian harta pusaka tadi. Sebab ayat ini beturutan 11, 12, 13, 14. Apa kesannya, akibatnya? Barang siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kekallah dia di dalamnya dan baginya azab siksa yang amat menghinakan. Wa na'udzubillahi min zalik. Jelas, boleh dikatakan semua ulama mengatakan hukum membahagikan harta pusaka adalah wajib, bukan pilihan. Dalam hukum usul fiqh ada 5 hukum. Wajib, haram, makruh, sunat dan juga mubah, harus. Wajib lawannya haram, sunat lawannya makruh. Dalam perintah wajib ada 2 suruhan, iaitu suruhan buat dan juga suruhan untuk jangan tinggal. Faham tak maksud saya? Dalam perintah wajib seperti contoh solat 5 waktu sehari semalam, perintah tersebut adalah wajib. Dalam perintah tersebut ada 2 benda yang kita kena buat, iaitu yang pertama melakukan solat, yang kedua jangan tinggal solat. Maknanya tak ada pilihan. Begitu juga dalam hukum haram, seperti contoh minum arak. 2 benda yang kita kena buat, iaitu meninggalkan minum arak. Kalau kita minum jadi haram, tak ada pilihan. Jadi dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawasanya boleh dikatakan semua ulama mengatakan hukum membahagikan harta pusaka ini adalah wajib dan bukan pilihan, bukan ikut suka-suka. Apalah, kita senang-senang je lah, bukan orang lain adik-beradik, kita ikut bagi sama rata je lah. Ini yang biasa berlaku di kalangan masyarakat kita. Bila sebut tentang pembahagian harta pusaka, pasti, saya rasa pasti di kalangan tuan-tuan menganggap perkara ini cukup sensitif. Ya, saya akui dalam kalangan masyarakat kita, apabila berlaku sahaja kematian, kalau boleh kita tak nak sentuh, tak nak sebut tentang harta si mati. Sebab kebiasaan adat kita, bila sebut sahaja tentang harta si mati, kubur arwah merah lagi kau dah sebut tentang harta dia. Tapi dalam Islam, itulah yang perlu disegerakan. Bila kata menentukan, bukan bermakna membahagikan. Dalam soal faraid ini adalah ilmu untuk menentukan, bukan untuk membahagikan. Meninggal seseorang, mati seseorang, adanya bersama dia isteri seorang, anak, ada ayah, ada ibu. Tentukan terus. Isterinya dia dapat berapa? 1/8. Ayah dapat berapa? 1/6. Ibu dapat berapa? 1/6. Anak dia dapat berapa? Asabah. Dah. Seminit pun tak sampai kalau kita nak tentukan soal penentuan dalam faraid. Itu sahaja yang diwajibkan. Bukan nak kena ambil geran tanah, ambil geran rumah, ambil geran kereta, nilaikan berapa, semua total 300,000, setengah juta contoh. Okey, untuk engkau bagian ni, untuk engkau banyak ni, aku banyak ni. Bukan tu yang dimaksudkan tentang faraid. Tapi itu adalah proses selepas faraid. Yang dikatakan perlu disegerakan urusan faraid ini adalah menentukan sahaja. Meninggal seseorang, berapa orang waris yang ada, tentukan. Suami berapa? Kalau contoh yang meninggal isteri, suami berapa? Yang meninggal suami, isteri berapa? Ada anak tak? Okey, anak punya berapa? Ayah ada tak si mati? Ada. Ibu ada tak? Ada. Berapa ayah, berapa ibu, berapa untuk isteri, berapa untuk anak? Dah cukup, itu sahaja. Selesaikan. Mandikan, kafankan, kebumikan, solatkan dia. Selesai. Tanggungjawab kita, kerana ini adalah perintah Allah. Ini bukan pilihan. Ini bukan suka-suka. Tak apalah, tak apalah, tak apalah. Banyak berlaku apabila meninggal sahaja seseorang, tidak diuruskan faraidnya, selang beberapa hari atau beberapa minggu meninggal pula waris yang lain. Banyak berlaku. Biasanya pasangan, isteri meninggal, kan lagi 2 minggu suami punya pula meninggal.
Kalau tak suami, anaknya pula meninggal. Sedangkan sebelum meninggal yang kedua tu belum lagi dibahagikan, belum lagi ditentukan hukum faraid. Jadi masalah akan timbul. Sebab syarat untuk menerima harta pusaka faraid ini adalah mesti hidup waris ketika mana si mati itu meninggal dunia. Walaupun beza 1 saat, walaupun beza 1 minit. Meninggal dunia si ayah, seminit lepas tu anaknya meninggal dunia. Anak berhak tak dapat harta si ayah? Berhak. Sebab dia hidup semasa ayahnya mati. Walaupun 1 minit, walaupun 1 jam, walaupun 1 hari, berhak bagi si anak itu mendapat harta pusaka. Dan segala ilmu-ilmu ini adalah ketentuan daripada Allah. Cuma ada satu fatwa mengatakan daripada Asy-Syabaqah Al-Islamiyah yang dibimbing oleh Syekh Dr. Abdullah Balfaqih, boleh sekiranya hendak dibahagikan sama rata kepada semua waris. Contoh, ayah meninggal, adik-beradik ada 5 orang, 3 lelaki 2 perempuan. Nak bahagi ikut sama rata, boleh dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, mestilah semua ahli waris aqil dan juga baligh, dewasa, boleh menilai yang mana baik, yang mana buruk, dan dia seorang yang baligh. Syarat yang kedua, ikhlas, bukan paksaan, bukan sindiran. Kau tak kesian ke dekat akak ni, dia tu dah kira memaksa. Walaupun ayat tu bukan kena letak pisau kat leher, kau kena bagi hak engkau kat aku, bagi sama rata, tak. Tapi dengan sebab menyindir ataupun memberi satu kata simpati juga termasuk. Kerana itu bukan rela, bukan sukarela daripada ahli waris semua, tapi paksaan. Dan syarat yang ketiga, mestilah kena tahu dahulu bahagian dia mengikut faraid. Maknanya apa? Kena bahagi faraid dulu. Bahagian akak 3 juta contoh, bahagian abang 6 juta, bahagian aku 6 juta, bahagian adik yang perempuan 3 juta. Semua dah tahu bahagian masing-masing. Okey, aku, abang selaku anak yang sulung, abang mencadangkan. Setuju tak kalau semuanya ini, semua adik-adik abang ni kita bahagi sama rata? Syaratnya mesti kena ikhlas dan sukarela. Yang kedua kata, bang aku tak setuju. Okey, dia boleh angkat kaki, ambil bahagian dia. Yang lain-lain semua setuju? Setuju. Bermakna yang lain-lain kumpulkan balik bahagian, bahagi sama rata sesama mereka. Itu syaratnya. 3 syarat mestilah ke semua ahli waris orang yang berakal dan juga baligh. Yang kedua, mestilah dia ini sukarela, bukan paksaan. Dan juga kena ikhlas. Jangan mengungkit. 2 tahun, 3 tahun akan datang, tulang kau tak kenang budi. Aku dulu dah bahagi bahagian aku faraid kat engkau, bila aku susah macam ni kau tak nak tolong. Tak boleh. Sebab ia adalah ikhlas. Bila dia bagi, bermakna itu hibah dia, pemberian dia kepada kakak dia ataupun adik perempuan dia. Dan syarat yang ketiga ni yang penting, iaitu kena tahu dulu bahagian dia mengikut pembahagian faraid terlebih dahulu. Maknanya kena bahagi faraid dulu. Bahagian kau banyak ni, bahagian kau banyak ni, bahagian aku banyak ni. Sebab apa? Kalau tak tahu, kau dapat berapa? Aku dapat 200,000 je. Sikitnya. Nak buat macam mana? Nak bagi sama rata? Kau tahu tak, kalau kau bahagi ikut faraid, kau dapat 400,000 contoh. Biar betul. Timbul penyesalan. Sebab tak tahu bahagian dia yang sebenar. Jadi syaratnya mesti dia kena tahu bahagian dia, dan dia nak bagi itu dengan keikhlasan diri dia, dengan sukarela dan bukan paksaan. Dalam ayat surah Al-Maidah ayat 44, ayat 45 dan juga ayat 47, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humuz zalimun faulaika humul fasiqun. 3 ayat-ayat ini akhirnya menceritakan tentang maknanya
barang siapa yang tidak menghukumkan dengan apa yang telah diturunkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu tergolong di kalangan orang-orang kafirun, tergolong di kalangan orang-orang zalimun, tergolong di kalangan orang-orang fasiqun. Ustaz bolehlah cakap ustaz lelaki, kalau saya perempuan, kalau cakap kalau ni tak boleh. Tapi nak andaikan kalaulah saya ni perempuan sekalipun, yang hak kita akan cakap hak, yang betul kita akan cakap betul. Bukan sebab saya lelaki, saya dalam bab faraid ni tuan-tuan, tak ramai sanggup mengajar. Terus terang saya cakap, walaupun ramai yang tahu, tapi tak ramai sanggup mengajar. Apa kata Nabi SAW? Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia, kerana satu masa nanti akan berlaku pertelingkahan, pergaduhan sesama keluarga. Sebab apa? Sebab tak adanya orang yang boleh menyelesaikan hukum faraid secara syariat, secara hukumnya. Jadi bab faraid ini tuan-tuan, memang betul bila kita sebut tentang faraid, ia satu perkara yang cukup sensitif. Tapi inilah dia yang Allah tentukan. Dan kita bercakap ini bukan sebab kerana diri kita, tapi kita bercakap kerana orang lain, adik-beradik kita, kerana keluarga kita, mak ayah kita, pasangan kita. Sebab ancaman ini bukan hanya perkara yang kecil. Barang siapa yang menderhakai, kata Allah, dimasukkan ke dalam api neraka, kekal ia di dalamnya, khalidina fiha walahum azabum muhin, dan bagi ia siksa yang cukup memedihkan, cukup menghinakan. Yang lepas kita dah masuk dalam bab asobah. Hari ini insya-Allah kita sambung dalam bab asobah, dalam bab kedudukan asobah. Apa dia asobah? Asobah ini adalah dalam bahasa mudahnya baki. Asobah adalah baki selepas daripada kita menentukan bahagian bagi orang yang mendapat fardu. Yang mendapat fardu kita dah bincangkan sebelum ini. Ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/3 daripada baki, ada yang dapat 1/4, 1/8 dan sebagainya. Habis bahagi yang fardu dahulu, ada baki, maka baki ini akan diberikan kepada orang yang berhak mendapat baki, iaitu asobah tadi. Kedudukan asobah ada 7 peringkat mengikut tertib muktamad dari mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang pertama, anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Kalau ada anak, cucu dan seterusnya ke bawah, yang nombor 2 sampai nombor 7 tak dapat. Yang pertama tadi, tertib yang berhak mendapat asabah adalah anak. Tak ada anak, cucu. Tak ada cucu, cicit, sampailah seterusnya. Yang kedua, abun, iaitu bapa. Ada anak, ada bapa. Bapa tak dapat asabah, tetapi bapa akan dapat yang fardu. Apa dia? 1/6. Tapi bapa tak akan dapat asabah. Sebab apa? Ada anak. Si mati ada anak, si mati ada ayah. Jadi si mati ada anak, anaknya berhak mendapat asabah berbanding bapa. Ikut tertib. Yang pertama anak ke bawah, yang kedua bapa, dan yang ketiga jad, iaitu atuk, ayah kepada ayah. Yang keempat anak saudara syakik, iaitu anak saudara lelaki kita seibu sebapa. Yang ketiga tadi jadun bersama dengan adik-beradik, akhun syakik ataupun akhun liab, saudara lelaki seibu sebapa ataupun saudara lelaki sebapa. Akhun lium bukan termasuk dalam golongan yang mendapat asabah. Akhun lium apa dia? Saudara lelaki seibu, sama mak tetapi lain ayah. Jarang berlaku akhun lium, jarang berlaku akhun liab. Bila ada akhun syakik
bermakna akhun li'ab tak dapat. Tapi kalau ada akhun syakik, akhun li'um, boleh jadi akhun li'um dapat, tapi akhun syakik tak dapat. Sebab akhun syakik asabah, akhun li'um adalah fardu, dia berhak mendapat 1/3 dan dikongsi sama rata antara lelaki dan juga perempuan. Yang keempat tadi anak saudara syakik ataupun anak saudara sebapa. Anak saudara kita ada abang, anak dia lelaki, itu dikatakan anak saudara seibu sebapa. Ataupun kita ada saudara sebapa, anak dia yang lelaki, anak kepada akhu li'ab. Yang kelima, bapa saudara syakik ataupun bapa saudara sebapa. Yang keenam, tuan yang telah memerdekakan hambanya. Dia ada hamba, zaman sekarang tak ada dah konsep hamba. Tapi zaman dahulu dia ada hamba, dia merdekakan hamba tersebut. Kemudian satu masa hamba ni bekerja, mempunyai harta, tak sempat kahwin, tak ada waris, tak ada keluarga, tak ada sanak saudara, meninggal dunia. Maka berhak siapa dia? Tuan dia. Bekas tuan dia berhak untuk menerima hartanya secara asabah, keseluruhan. Melainkan kalau ada baki, ada yang fardu, barulah. Contoh isteri, hamba, bekas hamba dia lelaki, dia berkahwin dengan perempuan tapi tak ada anak, maka perempuan isteri dia akan dapat 1/4 bakinya kepada bekas tuan dia. Dan yang ketujuh, baitul mal. Dah tak ada lagi ahli waris yang ke-1 sampai ke-6 tak ada, maka pergi kepada mana? Baitul mal. Kaedah kedudukan yang terdahulu di dalam turutan ini menghalang kedudukan yang terkemudian dalam turutan. Maknanya apa? Kalau ada anak, maka cucu tak dapat. Ini kaedah asal faraid. Adapun nanti saya akan terangkan apa yang dikatakan wasiat wajibah. Tapi secara asas ilmu faraid ini dari sudut asabah dia, kalau ada anak maka cucu tak dapat. Kalau ada anak maka ayah tak dapat. Kalau ada anak lelaki maka pakcik tak dapat. Pakcik siapa? Pakcik si mati. Kalau ada anak lelaki maka adik-beradik lelaki si mati tak dapat. Anak yang paling pertama mendapat asabah, baki daripada harta pusaka. Tak ada anak, barulah pergi kepada yang seterusnya. Cucu ada tak? Tak ada juga. Sampai ke bawah tak ada. Yang ada ayah, ayah baru dapat. Dia tempat yang kedua. Tak ada ayah, atuk ada tak? Atuk ada. Tak ada atuk, apa panggil? Ayah, atuk, moyang. Moyang lelaki. Ada, dapat. Walaupun adik-beradik ada. Sebab yang paling dekat adalah ayah dan ke atas. Tak ada juga anak, tak ada ayah, ada adik-beradik je, barulah adik-beradik dapat. Tak ada yang tiga-tiga tu, ada pakcik saja, barulah pakcik dapat. Tak ada pakcik pula, anak kepada pakcik yang lelaki baru dapat. Dan seterusnya tuan. Dan kalau tak ada juga ke semua, maka akan diberikan kepada baitul mal. Apa yang dimaksudkan dengan wasiat wajibah? Pelaksanaan wasiat wajibah menunjukkan Islam amat menitik beratkan kebajikan dan kesempurnaan hidup umatnya, terutama anak-anak yang kehilangan ahli keluarga mereka. Dalam perkara ini, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali yang ke-83 telah bersidang pada 23 dan 24 Oktober tahun 2008 telah membincangkan mengenai hukum pelaksanaan wasiat wajibah. Muzakarah berpandangan dalam melaksanakan wasiat wajibah adalah harus mengambil pandangan yang menyatakan bahawa berwasiat kepada ahli-ahli waris seperti cucu yang tidak mendapat pusaka disebabkan halangan-halangan tertentu adalah merupakan suatu kewajipan yang perlu dilaksanakan. Asal yang kita tahu, bila ada anak, cucu tak dapat. Tapi dalam hal ini, bila ada anak, ada cucu, cucu pun boleh dapat. Nanti saya akan terangkan macam mana. Wasiat wajibah ini ialah
seorang anak yang bapa atau ibunya mati terlebih dahulu daripada datuk atau neneknya. Anak tersebut iaitu cucu kepada si mati berhak untuk menerima wasiat wajibah dengan mengambil bahagian faraid bapa atau ibunya pada kadar tidak melebihi 1/3 daripada harta pusaka datuk atau neneknya. Sekiranya bahagian ibu atau bapa adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Kalau pembahagian, kalau misal kata arwah ayahnya ada, arwah ibunya ada, dapat banyaknya itu kurang daripada 1/3, maka bagi dia banyak tu lah. Tak boleh ambil maksimum tadi 1/3. Cuma maksimumnya hanyalah 1/3 sebab ia termasuk dalam konsep wasiat. Wasiat wajibah. Wasiat tak boleh lebih daripada 1/3. Apa syarat-syarat wasiat? Mestilah dilakukan semasa hidup. Kalau dah mati bukan wasiat lagi dah. Tapi itu dikatakan faraid. Kalau masa hidup dia bagi, itu bukan wasiat, itu bukan faraid tapi hibah. Pemberian. Long, ujung tanah tu ada 1 ekar, ayah bagi engkau. Itu adalah hibah semasa hidupnya arwah ayah tersebut. Tapi kalau dah mati, itu bukan lagi hibah tetapi faraid. Tapi kalau sebelum dia mati, long, kalau ayah mati, dia mention, disebut kalau ayah mati, tanah hujung tu nanti engkau buatkan surau. Syarat-syarat wasiat antaranya tidak lebih daripada 1/3 daripada harta keseluruhan. Yang kedua, bukan kepada ahli waris. Kalau dia termasuk kepada ahli waris, maka batal wasiat tersebut. Contoh, anak-anak ayah, anak-anak ibu tengah berkumpul. Kalau ayah mak nanti dah mati, kamu jangan gaduh-gaduh tentang harta pusaka mak ayah. Kalau mak ayah dah mati nanti, kamu bahagilah sama rata. Wasiat mak ayah kepada anak-anak. Wasiatnya apa? Supaya dibagikan harta peninggalan dia secara sama rata. Apa hukumnya? Terbatal wasiat tersebut. Dua sebab terbatal. Sebab apa? Pertama, wasiat tersebut kepada ahli waris, kepada anak dia sendiri, bukan kepada orang lain. Kalau orang lain, contoh menantu. Menantu ni lah yang baik jaga aku, anak-anak aku semua tak nak jaga aku. Yang ada ni menantu ni lah yang jaga aku. Long, kalau mak mati, tanah kat ujung sana kau bagi dekat kakak ipar kau. Itu boleh. Sebab bukan kepada ahli waris. Tapi anak-anak ni tadi, dalam kes tadi merupakan ahli waris, maka terbatal wasiat tersebut. Yang kedua, ia telah melanggar kepada hukum yang telah ditentukan, iaitu mengikut kaedah faraid, lirrijali mislu hazil unsayan. Bagi lelaki itu adalah 2 bahagian bagi kaum wanita. 2 syarat tu tadi, ia dah terbatal wasiat tersebut. Berlaku tak? Banyak sangat berlaku dalam masyarakat kita. Kalau ayah mati, jangan gaduh-gaduh pasal harta pusaka, bagi sama rata. Maka terbatal wasiat tersebut. Tuan-tuan boleh semak, tuan-tuan boleh cari kat mana-mana, ustaz-ustaz mana cakap, boleh tak wasiat untuk dibahagikan harta pusaka sama rata? Terbatal wasiat tersebut. Wasiat wajibah ialah seorang anak yang bapa atau ibunya mati terlebih dahulu daripada datuk atau neneknya. Anak tersebut iaitu cucu berhak menerima wasiat wajibah dengan mengambil bahagian faraid bapa atau ibunya pada kadar tidak melebihi 1/3 daripada harta pusaka datuk atau neneknya. Sekiranya bahagian ibu atau bapa adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3, maka hendaklah dikurangkan pada kadar tidak melebihi 1/3. Pelaksanaan wasiat wajibah adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, anak lelaki dan perempuan daripada anak lelaki dan anak perempuan, maknanya cucu kepada si mati,
Di bawah adalah layak untuk menerima wasiat wajibah. Saya buat lukisan gambar rajah supaya nampak mudah. Yang dikatakan wasiat wajibah adalah matinya ayah sebelum matinya datuk. Dalam hal ini Hasan sebagai atuk pada awalnya memiliki dua orang anak lelaki yang bernama Abu dan juga Ali. Abu juga berkahwin dan mempunyai dua orang anak bernama Mat dan juga Siti. Satu hari Abu meninggal dunia, maka Mat dan juga Siti ini akan dijaga oleh atuknya. Inilah yang biasa berlaku. Cucu-cucunya akan pergi dekat atuk ataupun nenek ataupun pakcik dia. Sebab apa? Dalam kaedah faraid, apabila meninggal sahaja, maka faraid dia akan diberikan kepada anak sebagai asabah. Kalau ada pasangan, pasangan akan dapat. Ayah akan dapat. Kalau ada ibu, ibu akan dapat. Kiraannya 1/6, isteri dapat 1/8 sebab ada anak. Anak akan dapat asabah. Jadi harta ini nanti akan pergi ke mana? Ke datuknya, biasanya. Sebab anak-anaknya masih kecil. Jadi satu masa Hasan nak meninggal dunia datuknya. Seperti kaedah awal, apabila berlakunya kematian, ini adalah tingkat yang pertama bagi menurut tingkatan asabah sebagai anak lelaki kepada si mati. Hasan tadi. Manakala Mat merupakan tingkat yang kedua. Ini pertama, ini yang kedua. Jadi kaedah asal faraid, Mat takkan dapat masuk. Cuma dalam majlis fatwa kebangsaan Malaysia yang bersidang pada tahun 2008 sebelum ini telah memutuskan bahawasanya Mat berhak untuk mendapat melalui wasiat wajibah. Sambung sedikit. Kalau dilihat pada kedudukan asabah itu, peringkatnya adalah jika ada anak, maka cucu tak akan dapat. Cucu tak berhak mendapat. Cuma telah ditentukan melalui Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia yang bersidang pada tahun 2008 meletakkan bahawa cucu tersebut berhak untuk mendapat yang dikatakan wasiat wajibah. Cuma ada beberapa syarat yang diletakkan. Yang pertama, anak lelaki atau perempuan daripada anak lelaki dan perempuan, yakni cucu ke bawah adalah layak untuk menerima wasiat wajibah. Cucu tak kira daripada anak lelaki ataupun anak perempuan berhak untuk mendapat wasiat wajibah. Syarat yang kedua, hendaklah kedua ibu bapa mereka meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek. Yang tadi Abu telah meninggal dunia dahulu, selang beberapa itu barulah Hasan iaitu datuk baru meninggal dunia. Cukup tak syarat? Cukup. Ataupun nenek, datuk atau nenek dan juga ibu bapa dia meninggal serentak, sama-sama meninggal. Ayahnya meninggal bersama dengan datuknya meninggal serentak dalam satu kemalangan, na'udzubillah min zalik. Maka berhak juga si cucu ini mendapat harta pusaka, walaupun atuknya itu ada anak lelaki, iaitu pakcik kepada anak ni tadi. Tapi dia berhak juga mendapat wasiat wajibah.
Yang ketiga, syaratnya cucu lelaki dan perempuan bukan merupakan waris kepada harta pusaka datuk. Cucu lelaki tadi dan juga perempuan bukan merupakan waris kepada harta pusaka datuk. Dalam hal ini cucu waris ke bukan? Bukan. Asalnya bukan, sebab ada anak, maka dia mahjub, terhalang. Cucu terhalang disebabkan adanya anak. Jadi dalam hal ini dia bukan lagi ahli waris. Kalau dia ahli waris, berhak tak dia nak nuntut wasiat wajibah? Tak berhak lagi dah. Syaratnya dia bukan di kalangan ahli waris. Syarat yang keempat, sekiranya anak lelaki atau perempuan berlainan agama dengan ibu atau bapa atau terlibat dengan pembunuhan ibu atau bapa, maka dia tidak berhak untuk mendapat wasiat wajibah daripada harta pusaka datuk. Ini umum, kita sudah tahu. Syarat untuk menerima harta pusaka, perkara yang menghalangi untuk menerima harta pusaka antaranya berlaku pembunuhan. Anak bunuh ayah, maka anak tak berhak mendapat satu sen pun daripada harta si ayah. Begitu juga berlainan agama, na'udzubillah, murtad dan sebagainya, maka tak berhak untuk menerima harta pusaka walaupun dia sebagai anak, walaupun dia sebagai ayah. Yang kelima, sekiranya datuk atau nenek telah memberikan harta kepada cucu melalui hibah, wakaf ataupun wasiat dan sebagainya. Wasiat ini adalah wasiat yang biasa, bukan wasiat wajibah. Wasiat wajibah ni walaupun atuknya tak cakap pun tetap terlaksana. Wasiat biasa kena ucap, kena buat. Kalau atuk mati, long anak dia yang lelaki. Kalau atuk mati, kalau ayah mati, 1/3 harta ayah ni nanti kau bagi dekat anak saudara kau yang anak yatim ni. Itu wasiat. Tapi dalam hal ini wasiat wajibah dia tak ucap pun semasa hidup dia. Kalau berlaku wasiat semasa hidupnya, berlaku hibah ataupun wakaf dan sebagainya dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan mereka, sekiranya mereka masih hidup, cucu tidak lagi berhak untuk mendapat wasiat wajibah. Sekiranya pemberian tersebut adalah kurang daripada hak yang sepatutnya diterima oleh cucu daripada bahagian anak lelaki atau anak perempuan, maka hendaklah disempurnakan bahagian tersebut. Tak boleh ambil yang banyak 1/3. Kalau memang bahagiannya memang kurang daripada 1/3, dah diwasiatkan siap-siap kurang daripada 1/3, maka itulah bahagiannya. Dia tak boleh pilih nak ambil wasiat wajibah lah sebab lagi banyak 1/3, tak boleh. Syarat wasiat wajibah ini memang tak ada apa-apa wasiat semasa hidup dia. Yang keenam, syaratnya anak akan mengambil bahagian faraid bapa atau ibu yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek, dengan kadar tersebut hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada nilai harta pusaka. Sekiranya bahagian tersebut adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Kalau 1/3 atau kurang 1/3, maka banyak itulah dia dapat. Sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3, maka hendaklah dikurangkan pada kadar 1/3 sahaja, maksimum 1/3, sebab ia termasuk dalam wasiat. Syarat wasiat mestilah tidak lebih daripada 1/3. Syarat yang ketujuh, pembahagian wasiat wajibah boleh dilaksanakan setelah didahulukan urusan berkaitan mayat. Wasiat ikhtiariyah. Wasiat ikhtiariyah ni wasiat yang dipilih semasa hidup, memang dia dah mention. Ayah mati nanti tanah hujung kat situ kau bagi dekat surau. Untuk apa? Diwakafkan. Itu wasiat ikhtiariyah yang dia pilih, yang dia dah buat semasa hidup. Manakala syarat wasiat wajibah ini dia tak kata apa-apa pun, tak pernah buat wasiat pun, maka berhak tak cucu menuntut? Berhak dengan syarat-syarat ni tadi. Yang ke-8, pembahagian wasiat wajibah kepada cucu-cucu yang berhak adalah berdasarkan kepada prinsip faraid, iaitu seorang lelaki menerima bahagian 2 orang perempuan. Dalam hal ini kita nampak Abu meninggal dunia terlebih dahulu daripada Hasan. Kemudian Hasan meninggal dunia, maka cucunya Man dan juga Siti berhak mendapat wasiat wajibah maksimum 1/3, berdasarkan kepada yang mana tinggal. Sebab dia akan bahagikan dulu mana yang fardu. Dia akan dahulukan dulu untuk urusan-urusan jenazah, mandikan, kafankan. Kalau ada hutang, kena langsaikan hutang dahulu.
Kalau ada baki, barulah 1/3 tadi dibahagikan kepada cucu. Dengan nisbah cucu yang lelaki 2 bahagian, cucu yang perempuan 1 bahagian. Lizakari mithlu hazil unsayain. Bagi lelaki 2 bahagian, bagi perempuan 1 bahagian. Saya rasa cukup sekadar itu sahaja. Apa yang boleh saya sampaikan dan saya pesankan kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan juga puan-puan dalam bab faraid ini, sama ada kita suka tak suka, sama ada kita setuju ataupun tidak setuju, kita tak ada pilihan. Bagaimana wajibnya Allah suruh kita sembahyang 5 waktu, kita tak ada pilihan. Dalam hal kita menolak ketentuan yang telah Allah tentukan, maka boleh jadi hukum kafir. Sebagaimana orang yang mengingkari sembahyang fardu, orang yang meninggalkan sembahyang dengan sebab dia mengingkari kefarduan sembahyang. Tak nak sembahyang, bukan wajib. Kau percaya Quran tu 1400 tahun yang dulu dah. Sekarang moden dah. Nauzubillah min zalik. Maka jatuh hukum kafir. Tapi kalau dia meninggalkan sembahyang yang fardu dengan sebab ada lagi keimanan dalam hati dia, mengatakan sembahyang tu wajib, cuma aku ni malas, aku ni itulah manusia, pandai dia bercakap, padahal malas, tak nak sembahyang, tak apa, masih lagi tak kafir, masih lagi tidak dihukumkan kafir. Tapi kalau dia mengingkari dengan niat dia memang ingkar, dia tak mengakui bahawa tuntutan tersebut adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh hukum kafir. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi saya rasa cukup sekadar itu sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, terkurit hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.